Okay, so kita tengok apa yang you patut tahu from this topic ya. So at the end of this topic, you should be able untuk describe different types of broadband internet connection. So topik ni hanya you all identify ada berapa jenis broadband connection, and then you dapat definekan dia apa, beri definition saja. So tak adalah lebih-lebih sangat dalam soalan ni kan, dalam topik ni. Just you dapat identify, kenal pasti melalui dia punya ciri-ciri dia. Ciri-ciri setiap broadband connection tadi. So kenapa adanya broadband ni? Okay, sebab melibatkan penggunaan, topik 2 yang kita belajar ni lah, melibatkan penggunaan internet. So internet access is the process that enables individual dan juga organizations untuk connect to the internet using computer terminals, computer mobiles ke, mobile devices ke, melalui computer networks. Okay, internet access, capaian internet. Proses yang membenarkan kita sebagai pengguna, individu ke, organisasi ke, untuk akses internet melalui apa-apa device yang kita adalah, komputer ke, mobile devices ke, melalui computer networks yang kita dah bincang before this. Computer network yang kita ada dari segi architecture adalah dua, peer-to-peer atau client server, dan berdasarkan location ataupun keluasan, kita kategoriskan berdasarkan keluasan tu kita panggil LAN ke, WAN ke, ya. Itu computer networks yang you dah pelajari before this. So once connected to the internet, users can access internet services. Okay, kenapa kita nak guna internet? Mestilah sebab kita nak dapatkan services yang kita carilah, perkhidmatan yang kita nak guna, such as apa? Email kan. Sekarang kita nak cari maklumat through the World Wide Web, iaitu www apa-apalah, Wikipedia ke apa ke. So itu maksudnya kenapa kita nak perlu connect ke internet. Okay, sebab kita nak capai servis dia, servis yang di-provide oleh internet. Okay, itu maksud ayat di sini. So in order kita nak connect to internet, so most of us nak kelajuan yang tinggi lah. Maksudnya typekan di address tu terus keluar terus di info, tak nak delay. So nowadays kita ada kemudahan, that kind of kemudahan cepat itu melalui broadband internet connection. So broadband connection refers to, apa maksud dia? Apa itu broadband connection? Any type of high speed internet connection, high speed, keyword besar dia, high speed internet connection that involve the use of high speed transmission media. Dia guna media yang paling laju, high speed transmission media, and communication device to transmit data. Okay, so transmission media ni lah yang kita nak tengok sekarang ni. Transmission media yang terlibat dan juga communication device yang terlibat. So ciri-ciri karakter broadband connection ni adalah high speed connection, fast data transfer rate. Kadar nak transfer data tu diukur, Madam pernah bagi tahu hari tu. Dalam unit apa? Kilobit per second. KBPS. Kalau you all baca apa-apa manual ke apa ke, sebut tentang KBPS, macam nak tengok modem ke apa ke, ada KBPS tu means transfer rate dia lah, ya. Berapa kilobit per second dia boleh transfer dalam masa 1 saat, ya. Permanent, direct or always on connection. Okay, yang ni nak cerita tentang yang sekarang ni broadband. Permanent, dia macam kita nak guna je, kita just type the address and kita dapat masuk ke internet tanpa tunggu lama. Itu maksud permanent, direct. Kita on je, macam modem kita di rumah tu on je, tak pernah tutup kan. Itu maksud broadband internet connection. Kenapa? Kejap Madam cerita kat sini. Higher cost compared to dial up. Cuma bila kita dah ada broadband service sekarang ni, internet connection yang servis jenis yang zaman sekarang ni, mostly broadband lah. High cost. Memang costnya sangat mahal compared to dial up. Ada siapa tahu apa itu dial up? Ada tak yang tahu? Pernah Ada nak tanya? Dial up tu macam komputer dah lama macam ada. Ya, zaman dululah. Zaman Madam dululah.
Zaman madam umur-umur you all, umur you all bukan, masa dah masuk universiti, internet ada kat Malaysia kan. So servis yang ada masa tu untuk capai internet is dial-up. Dial-up ni maksudnya kita share dengan phone line. Telefon line kita yang biasa. Tak tahulah you all ni ada phone rumah ke tak ada, madam nak tunjuk contoh pun kot you all tak boleh imagine. Kita ada phone line di rumah and then kita share that line jika kita nak connect to internet. So imagine satu line kabel telefon tu, we have to disconnect daripada telefon, disconnect daripada phone, pasang pada port PC kita. Means apa? Phone kita boleh guna tak jika kita nak guna internet masa tu? Tak boleh. Tak boleh tau dulu. So bila kita dah plug in dekat kita punya PC, personal computer kita, nak masuk ke internet tu dia ada satu software, apps lah kita panggil, we have to dial. Dia macam masuk kod lah, masuk number and then click dial macam tu. Dial internet. So tunggulah ting tong. Kalau connection tak busy, kalau line tak busy, cepatlah boleh masuk. Kalau line busy, lambatlah boleh masuk. Busy tu maksudnya sesak lah kan. Macam tu tau dulu-dulu. So you all tak ada experience tu lah. Tak ada experience tu. Because you all generasi, generasi apa tak tahu. Generasi apa you all? Z madam. Z generation. Masa yang madam tu 90-an lah. 90-an. So macam tu lah dulu. So sebab tu lah orang lama-lama ni penuh kesabaran ni. Betul tak? Penuh kesabaran jugalah. Compare dengan you all, semua nak cepat ya kan. Kami dulu nak masuk internet kena dial dulu, tunggu dulu. Kadang-kadang dial 10 kali baru boleh masuk. You all boleh cari kat internet kalau ada video tentang how to use dial-up connection. Dulu silibus kita ada cerita tentang dial-up juga tapi dah dibuang. Ya? So just fokus pada broadband terus. If you want to know more about dial-up connection, you can search in YouTube. So now we focus on broadband internet connection. There are 7 types yang kita perlu kenal pasti from dalam silibus kita. So dan dikategoriskan by 2 jenis iaitu wired broadband atau wireless broadband. So wired ni ada 3 jenis broadband iaitu cable internet service, digital subscriber line atau DSL. And the third one is fiber to the premises. Fiber to the premises FTTP. Yang ni berkabel lah ya, berwire. Jenis wireless, we need to know about Wi-Fi and then mobile broadband, fixed wireless and also the last one satellite internet service. So ini jenis-jenis broadband yang ada sekarang. Okay, so the first one is cable internet service. Kalau you all nak tanya-tanya sebab you all maybe dah tengok go through dah notes kan. Tapi madam jawab setakat mana yang madam tahu je lah ya. Yang tak dapat jawab kena hold lah. Cable internet service ni you all tak boleh imagine Malaysia tau sebab kadang-kadang servis itu tak ada di Malaysia. Dia ada di US macam tu lah. So cable internet service ni di US adalah dia high speed internet connection that provide internet access melalui apa? TV kabel yang dibekalkan oleh kabel television network dan juga dia menggunakan kabel modem. So caranya, konsepnya kalau tengok gambar ni tak tahulah you all nampak ke tak. Daripada luar rumah dia ada kabel and then masuk dekat rumah kita melalui kabel modem. Kemudian kalau nak tengok TV, kita ada splitter lah. Kita panggil splitter. Kabel itu kita pecah 2 lah. Satu tuju ke TV dan satu lagi ke komputer. Kan? Splitter di sini, yang bulat ni splitter. Yang segitiga ni splitter. Segitiga pula dah. Simpang 3 ni splitter lah. Splitkan kabel tu, satu pergi ke TV dan satu pergi ke modem untuk komputer kita. So main thing dia guna, yang penting di sini you all ingat kalau ciri-ciri kabel itu menggunakan TV kabel, dia adalah kabel internet service.
broadband yang bernama Cable Internet Service. So keyword yang penting nak ingat sini, TV cable. Dia gunakan cable modem untuk communication device dia. Transmission media dia, TV cable. Boleh nampak beza dia? Yang TV tu asalnya dia guna satelit kan untuk tengok. Tak. Dia memang guna, TV ni memang guna internet sahaja. Kabel lah. Ada juga. Dia bila mix around, dia boleh pada satelit pun ada juga. Macam tu. Yang ini main dia memang daripada pembekal internet ni, TV ni. Saluran TV ni dibekalkan oleh pembekal internet. Asalnya TV tak ada yang not dengan yang satu lagi asal dia TV tu. Macam mana? Asalnya TV tu tak ada dua device tu ke? Tak ada dua device mana? Yang TV saja. Tak ada ISP POP dengan ISP internet not ke? Atau dia sekali? Dia sekali lah ni. Dia memang tumpang channel TV. Line internet ni memang sekali dengan TV. Share nampak ni, dia split saja. So dia tu package sekarang TV tu? Ya. Dia tu package ke? Package, yes. Kalau beli TV dapat tu juga? Janganlah macam tu. Dia depend pada pembekal. Kita cerita secara umum Irfan. Dia kat Malaysia pun tak ada benda ni. Macam Astro pun on the way, tengah ada sekarang. Tapi teknologi dia berbeza, dia tumpang saja dengan TM kalau di Malaysia ni. Kalau Astro, dia tumpang juga, dia share, collaborate, macam tu. So kabel internet service ni sekarang ni kalau kat Malaysia tak adalah ni. Tak adalah yang membekal perkhidmatan siaran TV ni dia share sekali dengan internet. Tak ada lagi. Ni kat US ni, contoh ni. Yang lain adalah kalau jenis lain. Yang ni adalah. Jenis yang kedua ni digital subscriber line. Yang ni yang unify kita lah, TM. Okay, a high speed internet connection that provide internet access by using bukan unify, apa tu, streaming, sorry. Yang dulu, streaming. Yang dulu yang terkini sekarang TM kita di Malaysia bekalkan servis unify. Yang itu guna teknologi lain, yang ini guna telefon line, kita panggil kalau di Malaysia ni streaming lah yang terkenal. Ya, streaming. Dia guna, kalau digital subscriber line ni dia guna standard telephone line dan juga DSL modem. Okay. So contoh kalau kat Malaysia di sini ada contoh lah, sebab tu kabel internet service tak ada contoh kat Malaysia. Tak ada company yang nak offer kabel internet service lagi. Okay, untuk digital subscriber line ni dah ada lah. Memang dah ada. Maxis pun ada, TM pun ada. TM melalui produk dia bernama Streamix. Ni nama brand dia je tau. Brand dia, Streamix. Package dia tu, produk dia yang dia nak jual tu Streamix. Oleh syarikat TM. Time Broadband. Ini syarikat lama lah ni, Time ni. So kalau, DSL ni guna apa keyword dia? Beza dengan kabel internet service tadi? Ini guna phone ya. Itu je yang you all kena tahu, jangan risau-risau. Bezakan dari segi itu. Kalau kabel internet service, guna apa? Guna TV kabel kan. Yang ini guna telefon line, melalui telefon line. Dan DSL modem ni dia tak macam zaman dulu, masa modem dulu lah. Masa modem dulu nak guna kena disconnect telefon. Baru boleh guna internet. Tapi sekarang, yang zaman sekarang DSL ni no need to separate lah, boleh share lah. Phone boleh on dan juga internet pun boleh on. Itu DSL nah. Dia share splitter juga, dia pakai splitter juga. Satu pergi kat phone, satu pergi dekat modem kita. Nampak ni. Kalau nampak diagram ni sajalah letak ya. Kalau you all nak cari sendiri akan jumpa lah. Diagram-diagram menunjukkan DSL ni. Ni daripada luar masuk ke rumah kita, adalah internet service provider kita juga. Lepas tu akan masuk ke splitter, ada box dia. Dan dia akan splitkan ke phone dan juga kita punya PC. Okay. Madam. Yang switch tu dia sebelum modem
Tak, Kalau tak. banyak seperti tu. Bukan. Selepas. Oh, selepas modem ada switch Kalau banyak. Oh, Kalau rumah banyak. kita ada banyak. Oh, banyak ada switch, lepas tu disambung dengan modem, baru disambung ke speaker semua tu. Okay, next adalah fiber to the premises. Yang ni boleh sebut fiber means teknologi dia guna apa? Fiber optic. Fiber optic. So fiber optic, high speed fiber to the premises ni, fiber to the premises adalah high speed internet connection that provides internet access by using fiber optic cable and fiber modem. Okay, so pemasangan dia ni install fiber optic cable directly from ISP to residence or business building. Available in limited areas, fast but expensive. So perkhidmatan fiber optik ni mahal lah ya. Sebab dia laju paling laju. Ni madam jumpalah diagram ni tunjuk contoh. Sebenarnya fiber optik kalau you pasang Unify di rumah, dia memang menumpang apa tu kita panggil tiang-tiang elektrik lah. Tiang-tiang telefon tu ditumpang situ je semua. Dia pasang di situ box dan baru dia tarik ke rumah-rumah kita kat kawasan kejerianan kita. Dia adalah port-port dia, jadi kena berebut lah. Kena berebut lah. Kalau kat kampung madam ni maksudnya siapa kalau tak nak kehabisan line memang kena ambil awal lah servis ni. Sebab box ni dia ada limit lah, ada beberapa port sahaja yang boleh dipasang ya. Makin panjang kabel ni makin mahal lah macam tu ya. So sorry, term tu tak boleh pakai. Okay, sorry pada bukan disebabkan oleh panjang ini, bukan ya. Servis dia sama je, harga dia sama je dan bergantung pada package. Ini cuma untuk fiber to the premises ni ada dua jenis, ada dua kategori. Kalau yang dipasang di rumah kita panggil apa? FTTH tu je lah. Kalau yang dipasang untuk business kita panggil FTTB. Fiber to the building, usually for business users. So company kat Malaysia ada yang provide fiber to the premises ni. Kita ada TM, kita ada Time, kita ada Maxis, maybe Celcom pun ada. Ini antara contoh sajalah. Ini kalau Unify yang masuk ke rumah kita, ni daripada box tiang elektrik tadi, ada box di sini, nanti ada kabel tarik masuk kat rumah kita lah. Ni dia adalah box kita. Kita panggil apa dia ada splitter macam-macam ni. Ni kalau kat atas, kat bawah pakai wireless lah kalau kat atas. Okay, ada yang ini dah pergi pada kategori wireless, iaitu cellular radio network. Defined as high-speed internet connection that provide internet access by using cellular radio signals and wireless device or modem. Wireless modem So yang ni using cellular radio signals. Radio signals, teknologi dia. Provided by cellular network companies macam Digi, Maxis semua tu lah, Celcom, with built-in wireless modem adapter such as smartphone, tablets and laptop. So ini dah macam kita guna sekarang lah dalam phone kita, tablet kita ya. Dan example company that provide this service adalah broadband service adalah Celcom, Digi, Maxis, bagaimana yang madam sebut tadi lah. Mobile. So selular kita tengok yang sebelum ni kan cara penghantaran data dia macam mana, dia daripada tempat tinggi lah. Dia tak boleh, kalau ada halangan kadang-kadang terganggu lah oleh bukit apa semua tu, cellular radio network ni. Sebab tu dia kena ada tower. So kalau rumah you all ada dekat dengan tower dan ada syarikat you all tu ada pasang dia punya antena kat situ, servisnya baguslah kat kawasan you. Kalau lah you all jauh daripada kawasan pencawang ni, pencawang pula dah. Dia punya ni,
base station ni macam jauh sangat, jadi you punya servis you all susah nak dapat lah. Itu yang 1 bar, 2 bar tu ya. Itu cellular radio network. Second last ke? Third last. Okay, fixed wireless. Fixed wireless, a high-speed internet connection that provide internet access by using a dish-shaped antenna on a building which communicate with a tower location via radio signals. Okay, yang ini dia directly dengan pembekal internet tu terus ya. Usually yang ni kita jarang lah, di Malaysia ni tak ada ni fixed wireless nak ambil ni. Because satu mahal dan kemudian kita tak ada masalah halangan yang banyak kita tak ada. So fixed wireless ni di remote area selalunya fixed wireless. Sebab susah nak pasang kabel. Kita kalau kat kawasan yang tak ada halangan ni kita mudah nak pasang kabel kan. Jadi fixed wireless ni usually di kawasan yang remote lah, yang susah nak pasang kabel. Dia orang pilih untuk buat fixed wireless, gunakan fixed wireless. Okay. Dia kena ada receiver antenna. Beza dia dengan yang tadi selular semua tadi, dekat rumah tu, dekat kawasan building tu mesti ada receiving antenna lah macam gambar ni. Kemudian adalah tower lagi, pasang kat atas juga. Sampailah ke tempat pembekal. Okay, company pembekal. Fixed wireless ni nama pun fixed, dia adalah one-to-one connection. Dia tak ada lalu siapa-siapa, tak ada center, tak ada share dengan siapa-siapa. Dia directly connect dengan pembekal. Okay, so dia memang lajulah, broadband yang laju juga. Internet connection established at hospital, fuel station or shopping complex building. Selalu yang melanggan fixed wireless ni adalah organisasi lah, business ya, seperti hospitals. Ya, seperti yang Madam letak di sini lah dalam notes you all ni. Okey ke? Fixed wireless. Beza dia ada antena ya. Dia kena ada antena. Rumah kita tak perlulah, kita guna servis yang lain yang lebih murah. Madam, yang radio tu ramai guna ya? Kita lah. Kita yang guna. Lepas tu yang fixed wireless ni macam company yang guna. Ya, kita jarang lah nak guna yang ni. Lagipun mahal ni fixed wireless. Kita dah ada, mostly Malaysia pakai cellular radio. Mana? Cellular radio network. Sebab kita guna phone banyak semua tu. Untuk personal lah, untuk personal kita banyak guna cellular radio network lah. Kalau badan-badan kerajaan apa semua, maybe dia akan langgan fixed wireless. Ni gambar-gambar ni semua ni overseas ni awak, fixed wireless ni. Sebab dia kawasan dia orang kan, negara dia orang jarak jauh-jauh. Dan banyak halangan bukit apa semua tu. So ramai pula. Memang banyaklah servis dibuat untuk fixed wireless ni. Penyedia perkhidmatan fixed wireless. Antara video yang Madam bagi kat you all tu tentang fixed wireless, macam mana nak pasang. Susah nak kena pasang kat antena dekat tower. Lepas tu pasang dekat rumah pula, macam tu lah. And then kita tengok second last one. Betul tak? Second last one iaitu wireless fidelity ataupun Wi-Fi. La ilaha illallah. Okay, what is Wi-Fi? It is a high-speed internet connection that provide internet access using broadcast radio signals, wireless device modem and wireless access point. Okay. Provide by an organization to device with built-in wireless modem adapters such as smartphone, tablets and laptop. So usually Wi-Fi ni dalam jarak dekat lah, dalam lingkungan satu bangunan. Keliling bangunan saja kita boleh akses Wi-Fi. Ada sepatutnya Wi-Fi ni pada Madam dia tak masuk kategori broadband, tapi tak apalah. Dia bukan jenis connection broadband directly sebab dia diguna di, macam nak cakap dia dah ada kita dah ada connection broadband dah, and then kita just tumpang saja. Bila ada Wi-Fi kita hanya dapat kemudahan saja.
Dia macam teknologi saja Wi-Fi ni. Tapi tak apalah, dah ada dalam syllabus, kita ambil ikut je lah kan. Okay. Kalau ikut bacaan, Wi-Fi is not categorized under broadband pun ya. Tapi kita just kenal sajalah bahawa dia menggunakan using broadcast video signals, dan juga ada modem juga, dan ada juga wireless punya access point lah. Kalau tidak, macam mana nak capai Wi-Fi kan? So those company kalau kat Malaysia ni banyaklah yang provide Wi-Fi, iaitu TM, Celcom, jaring ni ada lagi ke tak ada ni, jaring ni under TM juga dulu ya. So examples of free Wi-Fi ni bila kita menggunakan Wi-Fi di mana? Di college-college, di airport, hotels and restaurant. Wi-Fi is a teknologi yang yang digunakan. So yang cellular radio tu kita data 5G, 4G Macam mana? Cellular radio tu. Radio. Untuk 4G, 5G kan? Ya. Yang wireless ni Wi-Fi. Dia adalah, macam nak cakap lah, dia range dikategorikan kepada 3 jenis hertz tu, 801. Dia ada dia punya jenis sendiri yang tu. Ada number, bukan 5G, 4G. Wi-Fi bukan. Dia ada range lain. So you all kena baca tentang Wi-Fi saja yang tu. Madam ada sumber tu, tapi tak, nanti madam share lah kalau rajin nak tengok. Kalau tak tengok pun tak apa, sebab kita just nak ambil untuk syllabus kita, nak jawab exam je kan. Kalau minat nak tahu details, you all boleh cari lagi tentang Wi-Fi ni. Yang 4G, 5G, cellular yang tadi, cellular radio network tadi. Bukan Wi-Fi. Ya, bukan Wi-Fi. Wi-Fi dia ada 3 atau 4 teknologi yang dia digunakan, ya. Dia ada range hertz dia tu. Tapi madam tak payah tunjuk sini lah, nanti confuse pula you all. Nak baca details boleh cari. Ada je. So last one adalah perkhidmatan broadband yang last sekali adalah satellite internet service. So ciri dia, karakteristik dia, high speed internet connection that provide internet access by using apa? Awak tengok dia punya, dia gunakan apa dan apa dia punya communication device yang diguna ya. Medium apa, communication device dia apa, itu je untuk this topic. So satellite internet service, yang penting kena tahu nama, tahu eja betul ya. Jangan salah eja. Spelling mesti correct untuk this topic. So satellite internet service, using, dia gunakan satellite dish yang communicate with satellite modem melalui microwave. Okay. So examples untuk satellite internet service ni, kita ada Time Satellite Broadband, Sabah.net IP Star Satellite Broadband, Hvision IP Star Satellite Broadband. Ini satellite ni untuk kawasan mana you all rasa-rasa? Yang kawasan pedalaman kan itu? Yes, dia banyak untuk kawasan pedalaman. Kita panggil kalau bahasa Inggeris tu remote area. Remote area, remote, R-E-M-O-T-E. Tapi tak banyak kan modem kat atas sana tu? Banyak apa? Yang satellite ni modem Siapa modem pula? Tak kira. Tak, ni satellite kat atas lah. Nanti adalah tower kat bawah ni. Ni satellite dia, memang satellite dia khas untuk internet service saja madam. Khas untuk tugasan ni lah, untuk communication di sana. Kejap. Pemasangan dia rencah lah. Okay, satellite equipment ada usually dipasang dekat office semua lawak, yang mana penting lah, yang kawasan berdekatan. Dia kenapa remote area? Sebab kawasan pedalaman macam Sabah, Sarawak kan berbukit-bukau. Susah nak pasang kabel-kabel kan. Nak tarik kabel susah lah kawasan pedalaman. So that's why kat sana banyak guna servis ni lah. Kita di Semenanjung masih okey. Adik janganlah. Ya. Dah sudah.
Okay, so yang penting untuk 2.5 ini adalah you all dapat tahu transmission media yang diguna. Adik, mama tengah kelas ni, kejap. Okay. Adakah you all dapat differentiate kan antara 7 tadi? Antara 7 jenis tadi tu dia dapat differentiate tak? Dia punya keyword-keyword dia. Dapat ke tak? Madam. Hmm. Kalau saya guna definisi sama macam wireless dengan wide network boleh ke? Yang dia transfer data information through cable. Kalau yang wireless tak, transfer data and information through radio signal. Sama macam yang wireless and wired punya definition tu. Untuk soalan yang macam mana tu, Irfan? Yang mana tunjuk ni? Yang ni? Yang membezakan tu. Oh no, different types. Setiap jenis tadi. Dia bukan bezakan secara keseluruhan. Describe different types. Setiap jenis tadi yang 7 tadi tu boleh tak bezakan dia punya keyword-keyword dia? Dapat tak detect dia punya keyword? Kalau macam kabel internet service tadi madam cakap guna apa? TV cable. TV kabel. Kalau satellite guna apa? Microwave. Device dulu. Apa tu? Radio signal. Microwave. Yelah melalui microwave. Ni satellite dish ni yang penting ni. Using satellite dish. Yang ni communication device dia. Satellite dish, satellite modem kan. Melalui media dia, microwave lah. Teknologi yang diguna microwave. Apa lagi? Kalau DSL tadi guna apa? Using what? Telefon line. Keyword telefon line kena ada time you all nak jawab. So kalau diberi description tentang telefon line, you all kena tahu dah. Ia adalah tentang DSL. Itu yang you all kena dapat dalam this topik. Kalau yang guna, Kalau yang guna wireless guna apa tadi? Dish shape antenna. Kena tahu dah ni. Kalau keyword diberi, description diberi, so you identify. Dia cerita yang ni. Teknologi ni guna, broadband jenis ini guna dish shape antenna. On a building, communicate melalui radio signals. You all kena tahulah ini keyword dish shape antenna ni hanya untuk fixed wireless. Tak ada yang lain lah. Dia ada nampak jelas beza dia dengan yang lain-lain kan. Nampak tak perbezaan yang jelas? Selular guna apa? Radio signal. Radio signal? Radio signal. Modem. Wireless modem. Wireless lah. Yang guna, kalau guna cellular radio signals, you kena tahu dah dia adalah jenis cellular radio network. Kena dapat identify yang tu lah untuk jawab soalan UPS nanti. Ya? Boleh ya, madam stop yang ni 2.5? Boleh. You all jangan risau detail-detail sangat. Sebab yang penting ini yang you kena jawab ni. Test proses ni maksudnya learning outcome you dah patut dapat tadi adalah differentiate. Boleh differentiate tak antara setiap 7 tadi? So kena ambil keyword tu balik lah bila you buat short note dan sebagainya atau mind map. Make sure highlight that keyword. Transmission apa dia guna dan juga communication device apa yang dia guna. Satu lagi.